Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan buat kata temu ramah ringkas, dan saya Ahmad berbesar hati sebab kami dapat menjemput kami punya tetamu. Sebelum itu sebelum kami mulakan, kami ingin bertanya sedikitlah, kenalan sedikit. Kalau tuan tidak kisah, boleh tak tuan bagi tahu nama ataupun nama sekatan ke apa, and apa tuan punya main role kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakcik bernama Abdul Karim dan pakcik adalah anggota pengawal keselamatan di Menara UniKL Kuala Lumpur. Tugas dan tanggungjawab tu lebih kepada keselamatan lah. Keselamatan. Ya. Okay, baik. So, kat sini pakcik dah berapa lama dah bekerja di sini, ataupun sudah berapa lama berada di UKL, spesifik MIIT? Kat sini berapa lama dah UKL? Dia sebenarnya kita pun baru masuk kontrak sini. Sebab company lama tu dah habis kontrak. Jadi company yang baru tu, jadi kita mulakan tugas pada 1 hari bulan 1 2024 tu. Tapi walaupun kita baru di UniKL ni, kita memang sudah biasa buat kerja keselamatan di mana-mana, permis lah, bangunan. Jadi tak ada masalah lah. Alhamdulillah. Ya. So pengalaman tu sudah cukup untuk cover ni kan. Ya. Okay, baik. Kalau tuan tidak kisahlah, selain daripada UKL ni, apa lagi aktiviti ataupun tugasan yang tuan buat lah kat sini? Selain daripada mengawal, apa lagi inisiatif yang tuan boleh kongsikan pada kami? Kita mengikut kontrak keselamatan. Jadi sepanjang bertugas tu 12 jam tu memang tumpuan tu pada tugas yang kawalan tu lah. Untuk 12 jam tu di permis ni, sebab kita akan bertukar shift kan. Shift siang lain anggota, shift malam pula lain anggota. Jadi inisiatif luar tu memang tak boleh tumpukan sangat. Fokus kepada kawalan keselamatan di Menara UniKL ni saja. Itu lebih utama lah. Okey, baik. So selain daripada itu, kami dapat tahu di sini juga kami nak tahulah, kalau datang sini naik apa? Itu soalan dia, sebab ada orang naik kereta, ada orang naik motor, atau jalan kaki, ataupun naik kenderaan awam. Okey, macam pakcik ni jalan kaki je lah, sebab tempat tinggal duduk pun dekat. Pakcik tinggal di Coket. Jadi memang dekat dengan Kampung Baru, Royal City Mall dengan UniKL ni lah. Maknanya kira hari-hari jalan kaki. Setiap hari pagi masuk bertugas jalan kaki, balik pun jalan kaki. Jadi tak ada masalah lah pasal kenderaan tu. Okey, baik. So kami pun dah dapat sedikit lah untuk pengenalan ni. Jadi kami pun nak masuk ke soalan yang lebih mendalam sedikit lah. Dengan ni saya bagi kawan saya untuk merangkumi sedikit lah soalan berkenaan orang berjalan kaki, ataupun orang kata dalam bahasa Inggeris pedestrian. Saya paskan kepada rakan saya. Okey, jadi kita akan masuk ke bahagian seterusnya, iaitu saya ingin bertanya tentang keselamatan pejalan kaki di sekitar kampus UniKL MIIT ni lah. Okey, jadi soalan saya, macam mana Encik nak gambarkan tentang kesenangan ataupun kesusahan untuk jadi kiranya rintangan lah untuk menjadi pejalan kaki dekat sekitar dalam perjalanan untuk ke UniKL ni? Bagi pakcik sebenarnya tak ada masalah sangat. Susah pun. Pejalan kaki ni pun diorang dah tahu kalau menggunakan lebuh raya di depan ni yang ada traffic light ni. Jadi kita berpandukan kepada signal tu. Kalau lampu hijau kita akan jalan lah. Jadi kalau lampu merah jangan reda lah, bahaya. Jadi untuk sekitar kawasan keliling UniKL ni tak ada masalah sangat untuk pejalan kaki, sama ada orang awam ataupun student pelajar-pelajar universiti UniKL ni, rasanya selamat lah. So kira macam sudah tersedia lah. Sudah tersedia lah, daripada arah depan, arah belakang ataupun daripada laluan kawasan kenderaan kereta yang lalu lalang ni, memang pakcik rasa memang selamat lah, tidak ada masalah. Ya. Baik, jadi soalan yang seterusnya, pakcik ada perasan tak terhadap sesetengah tempat
pejalan kaki ni dekat sekitar sini yang macam agak terdedah kepada bahaya. Contohnya macam infrastruktur, trafik trafik ke, ataupun yang ada isu terhadap pandangan. Setakat ni pakcik rasa tak ada masalah lah. Bagi pelajar-pelajar yang menuntut di UniKL ni, rasanya perjalanan tu daripada lebuh raya depan traffic light ni ataupun dari sudut belakang ke kawasan mall, Kuil City Mall ni, tak ada yang membebankan lah. Tak ada yang menyusahkan lah. Senang untuk pelajar-pelajar ni untuk melintas jalan, untuk masuk ke Menara UniKL ni lah. Jadi dari segi depan ni pun walaupun banyak traffic light, tapi rasanya tidak ada faktor keselamatan memang terjamin lah. Kecuaian tu mungkin pada diri kita sendiri. Tapi untuk perjalanan tu, pejalan kaki tu tak ada masalah lah. Maknanya senang nak datang lah. Seterusnya, adakah pakcik ada perasan ataupun sepanjang pakcik kerja dekat sini, ada perasan sesetengah aksiden ke berlaku ataupun hampir-hampir kemalangan yang hampir terjadi yang melibatkan pejalan kaki ke kampus UniKL ni? Setahu pakcik memang tak ada lah. Dalam masa sekarang ni sampai saat ini pun tak ada masalah apa-apa berlaku kemalangan atau aksiden lah. Ataupun kecuaian driver ataupun pelajar ke ataupun orang awam ke yang lalu lalang lalu lintas di depan ni, tak ada masalah lah. Tak ada berlaku kemalangan lah. Memang seperti biasa lah. Tak ada apa-apa kemalangan. Adakah pakcik ada perasan sesetengah pejalan kaki punya behaviour yang mungkin boleh menyebabkan diorang potentially berlaku kemalangan, seperti tak ikut lalu lintas punya ni ke, ada? Sepanjang pakcik bertugas di UniKL ni ialah setiap pagi masa bekerja, office hour memang ramai student masuk lah. Daripada pagi pukul 8, 9, 10 tu memang berpusu-pusu lah student masuk ke UniKL ni untuk ialah memulakan aktiviti pelajaran kan. Tapi pandangan pakcik memang tak adalah yang macam berebut-rebut di jalan ke ataupun bersesak-sesak di jalan tu ke, melintas tak ikut arahan tu, lampu merah pun reda, tak ada. Semua perjalanan memang cukup baik lah. Saya perhatikan daripada depan budak-budak student ni masuk, alhamdulillah lah, memang selamat lah. Tiada berlaku apa-apa risiko lah. Okey, jadi kita akan tanya soalan yang terakhir untuk bahagian ni. Boleh pakcik kongsikan satu contoh ataupun inisiatif yang boleh UniKL lakukan untuk menambah baik, yang boleh ditambah baik supaya dapat menambah keselamatan pejalan kaki dekat UniKL. Okay, kalau untuk penambahbaikan tu, saya rasa ataupun inisiatif lain tu untuk membantu pelajar-pelajar ni yang masuk ke UniKL ni, terutama pejalan kaki kan. Saya rasa panduan tu memang sudah ada lah. Panduan tu memang sudah ada untuk kita melintas jalan, menyeberang jalan dalam keadaan selamat. Jadi, iyalah, walaupun di depan UniKL ni banyak sangat kenderaan kereta lalu lalang, traffic light pun banyak, tapi rasanya tak ada masalah lah. Ataupun kita nak buat penambahan pembaikan perjalan kaki ni, rasanya tak perlulah. Sebab apa? Memang semuanya datang dengan selamat lah. Semua datang dengan selamat. Macam kawasan-kawasan yang sibuk depan traffic light ni, kereta-kereta ni pun
dah tahulah kalau student ni melintas atau orang awam ni melintas mesti berpandukan kepada lampu isyarat. Jadi tak ada yang gelojo lah, tak ada yang menyusahkan. Okay. Baik, kalau kita dah habis cerita pasal jaga kaki ni, kita nak tahu juga orang naik motor ni macam mana. So soalan saya yang pertama ni, kalau bagi tuan lah, apa yang tuan paling risau keselamatan naik motor ni? Kalau naik motor ni apa kerisauan terhadap keselamatan dia yang tuan rasa yang paling penting lah? Kalau tentang naik motor ni memang banyak risiko lah. Kadang-kadang, yalah, pertama jalan licin, dia laju, jatuh, aksiden. Yang kedua, kadang-kadang kereta tak bagi signal ataupun dia tak bagi signal, dia nak cross ke ataupun dia nak overtake ke, tiba-tiba kemalangan boleh berlaku lah. Kebanyakan memang aksiden motor ni memang terlalu banyak lah berlaku. Tapi yalah, untuk mengelakkan daripada berlaku kemalangan aksiden ni, kata orang pegang amanah ni lah, pandu cermat jiwa selamat. Itu yang penting lah. Jadi untuk penunggang-penunggang motosikal ni, saya perhatikan mesti lebih berhati-hati lah. Apalagi dalam keadaan sesak, jangan terlalu ikut perasaan, nak laju lah, cross, potong sana, potong sini kereta. Jadi dari situ boleh berlaku kemalangan. Sebenarnya dari diri sendiri lah, kena memandu dengan berhemah lah. Itu sajalah pandangan pakcik. Selain daripada itu juga, boleh tak tuan bagi tahu sedikit lah secara spesifik situasi yang macam kalau tengok parking kat depan ni, tuan rasa apa yang tuan boleh rungkaikan ataupun tuan huraikan sedikit lah kesenangan bagi orang kata pengguna motor yang parking keluar masuk unit KL ni secara spesifik ni? Yalah, kebanyakan budak-budak pelajar student ni diorang ada motor sendiri. Okey, diorang naik motor untuk pergi belajar, balik pun naik motor. Jadi kalau untuk parking tu, saya rasa yang paling selamat parking di basement lah. Basement tu memang ada khas untuk parking motor kan. Parking masuk pun senang, nak keluar pun senang. Tapi kalau parking di luar ni yang dekat tembok-tembok ni, memang boleh parking, tapi kadang-kadang kena saman. Di BKL ataupun polis trafik kan. Tapi kalau motor ni nak parking dengan selamat, student yang gunakan motor ni, penunggang ni, dia kena masuk ke dalam lah, ke basement untuk khas parking motor. Jadi itu lebih selamat lah. Itu lebih selamat. Itu memang tak ada masalah. Parking bagi yang special punya tempat lah. Parking special punya tempat motor, khas untuk motor. Macam itulah. Baik. So, selain daripada itulah, ini orang kata soalan yang paling orang suka tanya lah. Kalau orang penunggang motor ni, tuan pernah nampak tak orang yang tak pakai helmet ke, yang bermasalah sedikit lah untuk orang kata ikut peraturan di atas jalan raya lah. Kadang-kadang yang bermasalah sikit, tak pakai berkeledang yang selamat ke. Ini soalan ni orang banyak tanya. Sebab kadang-kadang depan unit KL ni kan, kadang-kadang kita tengok macam mana kan. Mungkin sebab bukan di jalan besar. So macam mana tuan? Memang ada lah. Memang ada. Tak boleh nafikan. Kadang-kadang orang awam ke, sama ada diri kita sendiri ke, ataupun student pelajar-pelajar unit KL ni, ada kadang-kadang yang naik motor start saya helmet tak pakai. Tak, mungkin dia pakai separuh jalan lah. Macam tu. Tapi kebanyakannya yang saya perhatikan di pintu hadapan ni, unit KL ni, pintu masuk ni, semua yang ada helmet lah. Semua yang ada memakai helmet. Tak ada lah yang tak pakai helmet kan, sebab diorang pun tahu kan undang-undang kan. Kalau tak pakai helmet pun kena saman kan. Kalau aksiden lagi, kepala pecah, jatuh, kepala pecah. Jadi tak ada masalah lah. Saya perhatikan memang ramai yang pakai helmet lah. Tak ada masalah. Baik. Kalau dengan macam tu lah, logika macam tu, kalau tuan rasa selain daripada kita fokus pada infrastruktur kat sini lah, macam contoh parking ataupun bangunan sekeliling ni, apa lagi tuan rasa yang kita boleh improve kat motor ni? Walaupun kita tahu motor ni secara umumnya selamat, tapi apa rasa tuan kata, apa yang kita boleh tambah lagi? Apa yang kita boleh tambah lagi supaya orang kata ke arah kesempurnaan lebih baik lah orang kata. Apa yang kita boleh buat? Apa yang tuan rasa cadangan tuan yang boleh share sikit? Saya berpandangan macam ni lah. Untuk keselamatan, untuk kesenangan pengguna-pengguna motosikal ni, kan, bila diorang datang belajar di unit KL ni ataupun di mana-mana tempat lah, di mana-mana bangunan,
parking di tempat yang dihaskan untuk parking motor. Macam tu. Itu yang pertama. Jadi jangan parking yang bawah pokok lah, kadang-kadang tepi tembok bunga ni lah. Kadang-kadang boleh berlaku juga kemalangan. Kadang-kadang dia ghostan, tak nampak motor belakang dah jalan. Tapi kalau parking di tempat khas yang disediakan, saya rasa tak ada masalah. Memang semua selamat lah. Termasuk perjalanan ke sini. Termasuk perjalanan kaki pun macam tu jugalah. Okay. Sebab yalah ramai mungkin yang tak nak masuk di parking di luar, mungkin panas, nak keluar pun payah. Jadi diorang ambil masa singkat, masa senang, parking atas tembok ni sialah, bawah pokok ni pun jadilah. Asal boleh lah. Macam tu. Janji kalau tak kena saman tu tak apalah, kalau kena saman tanggung sendirilah. Itu. Ya. Okey, baik. Kalau macam tu sudah selesai lah. Saya rasa dari bagi motosikal, bagi saya ini antara session yang orang kata dekat nak habis sikit ni. Orang kata perjalanan sekeliling sini, bangunan, luar bangunan. So saya bagi kawan saya lah untuk sambung. Baik, terima kasih. Hai, Assalamualaikum, saya Daniel. Salam. So saya nak tanya pasal navigation safety. Navigation ni dia macam perjalanan sekeliling bangunan ni lah. Okay. So soalan pertama dari saya is senang je. Ni mungkin nampak sama dengan soalan tadi. Senang tak pakcik rasa berjalan ataupun nak pergi daripada, pakcik pakai train kan? Jalan kaki dia. Saya jalan kaki. Jalan kaki. Senang tak nak berjalan jalan kaki dari rumah ke sini ataupun dari mana-mana area sini? Ada tak tempat yang confused? Dia macam pakcik rasa sesat ke apa, kat sini kat mana? Dia macam bagi pakcik memang tak ada masalah lah. Tak ada masalah, walaupun senang. kita duduk di Kampung Baru ataupun daripada arah Coket, ataupun dari mana-mana tempat yang nak masuk ke kawasan UniKL ni, sama ada depan ke, tepi ke, belakang ke, memang selamat lah. Sebab ialah ini kawasan ofis, pejabat, apalagi universiti. Jadi kereta memang tak sibuk lah jalan sana sini kan, melainkan di jalan raya saja, melainkan di lebuh raya. Jadi memang selamat lah untuk perjalan kaki inilah. Di sekitar bangunan Menara UniKL ni memang selamat. alright. Tiada masalah. Okey. Untuk soalan seterusnya, bersambung dengan soalan pertama tadi is, ada tempat yang pakcik rasa lah, bukan pakcik saja, yang pakcik rasa macam agak keliru tak? Macam sini nak lalu mana, pintu sini nak lalu mana dekat area UniKL ni. Faham tak? Macam contohlah, sebagai pengguna saya tak tahu apa kawasan ni pergi ke mana. Dan pakcik rasa macam first time pakcik datang sini, pakcik rasa sesat. Dia okey, dia macam ni. Kalau untuk yang pelajar-pelajar student ni, dia memang tak ada susah lah. Dia tahulah, dia datang untuk masuk belajar. Tapi kalau orang awam, kadang-kadang dia ingat UniKL ni shopping mall. Kadang-kadang dia main reda masuk saja, ataupun dia bertanya lah. Terutama sekali kalau foreigner, orang asing lah, foreigner kan. Jadi kalau untuk orang-orang Melayu kita pun sama juga. Kadang-kadang pun orang tersilap juga. Nak masuk Queen City Mall ikut mana? Ikut UniKL kan? Masuk dalam UniKL kan? Jadi itulah kebaikannya, sebab kita di depan ni ada anggota keselamatan. Jadi tempat diorang bertanya lah. Jadi kita boleh pandu arah diorang untuk, okey, ini laluan untuk ke Queen City Mall. Yang ini hanya untuk universiti saja, untuk student belajar ya. Ini bukan shopping mall, ini khas untuk universiti Kuala Lumpur. Jadi ada orang faham lah. Kalau yang tak tahu tu memang susah lah. Dia akan masuk terus. Dia tak tahu jalan nak pergi belakang, nak pergi Queen Mall tu, dia tak tahu, dia selalu kadang-kadang tersilap masuk depan ni. Nanti ikut pintu depan. 20 dia kat AutoCAD. So maksudnya dia kena bergantung pada anggota. start balik. Betul. Kalau tak ada, tak membantu lah. Kalau tak ada memang tak membantu lah. Jadi kalau kita terlepas pandang, yang di lobi kaunter pun terlepas pandang, ingatkan staff. Jadi orang awam pun masuk, saya tekan lift dah naik. Tengok, ini bukan shopping mall, ini office, ini universiti macam itulah. Jadi itu sebab kita kawalan di parking luar ni, di entrance ni, depan ni sangat penting lah kita fokus. Kita alert tengok setiap hari kan, pelajar tu orang luar ke, orang asing ke. Jadi sebelum dia masuk ke dalam ni, kita dah cegah daripada luar. Macam tu. Okey. Soalan seterusnya dari saya, okey.
between hari biasa dan hari hujan lah kan, especially hari hujan, pakcik ada nampak tak apa-apa perbezaan trafik kat sini? Macam makin lebat ke, pelajar macam makin banyak kat sini sebab slow, hujan. Sama juga dengan motosikal. Macam mana pakcik gambarkan time hujan dekat area sini? Dia bergantung pada cuaca lah. Okey, kalau cuaca hujan, lebat, student nak masuk datang pun memang payahlah. Memang tersangkut lah kata orang, nak berteduh lagi, cari tempat berteduh. Tak semua yang pakai payung. Tapi kalau setakat gerimis mengundang ni, rintik-rintik ni mungkin orang tak ada masalah lah, tak basah sangat lah, boleh masuk saja, boleh jalan saja. Macam tu. Okey, faham. Ya. Soalan seterusnya dari saya. Pakcik jalan kaki kat sini kan. Pakcik rasa cukup tak macam sign jalan? Contohlah depan ni ada tulis sign berhenti kat sini. Kat area UniKL cukup tak? Macam ada tak sign-sign yang tak cukup, sign berhenti ke, sign parking sini ke? Contoh tu. Kat area sini pakcik berjalan. Lebih dia cukup, tak cukup ataupun just cukup-cukup? Pakcik rasa tak ada masalah, memang cukup pun. Signboard tu untuk panduan berhenti. Di depan pintu, belakang pintu, laluan UniKL ni memang semua ada isyarat lah, semua ada tanda. Jadi kereta pun dia pun tak boleh laju, sebab ni kawasan ofis pejabat kan, kawasan tempat belajar. Jadi tak ada apa-apa masalah lah. Bagi pejalan kaki memang selamat lah. Diorang dah tahu arah mana diorang nak jalan, masuk ikut mana, tak ada masalah. Okey, soalan terakhir untuk section ini. Okey, pakcik rasalah kan, ada tak apa-apa benda keselamatan yang kurang? Contoh laluan zebra kat sini yang pakcik rasa kurang lah, macam patutnya atau kurang ataupun boleh tambah, pada pandangan pakcik? Bagi pandangan pakcik, sebab kawasan ni dia boleh katakan 4 simpang. Jadi memang kawasan sibuk. Kereta memang banyaklah. Jadi sebab itulah ada traffic light tu untuk pejalan kaki ataupun kenderaan tu berhentilah. Jadi pejalan kaki itu lebih selamatlah. Jadi kita berpandukan kepada lampu isyarat dan kepada pejalan kaki itu jangan berjalan tak gelojo sangatlah. Pandang, tengok traffic light tu, kalau betul-betul lampu hijau, lampu merah dah berhenti, lampu hijau dah boleh jalan dengan selamat. Tak ada masalah. Okey, terima kasih kerana menjawab, dan kita akan proceed ke section yang terakhir. Dah nak habis dah. Final ya. Section yang terakhir. Ni Saya akan pass kepada saudara Haziq. Baik, yang section terakhir ini adalah tentang sabar. Nervous. Okey. Jadi yang section terakhir ini adalah mengenai pertimbangan tentang penambahbaikan untuk langkah keselamatan di UniKL ini. Jadi soalan saya, pernah tak sebelum ini pakcik terlibat ataupun terdengar tentang program yang spesifik yang menyasarkan tentang pejalan kaki ataupun penunggang motosikal punya keselamatan dekat kampus UniKL ni? Maksudnya macam ada program ke ataupun seminar tentang keselamatan pejalan kaki? Pakcik rasa tak ada masalah lah. Walaupun student-student ini sibuk dengan assignment, dengan program diorang, maknanya dalam kawasan UniKL ni memang pejalan kaki memang selamat lah. Pejalan kaki ataupun ada program dalam bangunan ni pun memang rasanya semua selamat. Macam sebelum ni ada ke orang yang pernah buat macam program kesedaran macam JPJ ke ataupun macam orang datang bagi ceramah tentang keselamatan jalan raya pernah ke ada sebelum ni? Memang ada jemput sesiapa ke datang? Buat masa ni memang tak ada lah. Belum ada lagi lah. Memang tak ada. Jadi kita sebagai anggota keselamatan di sini ialah fokus kita ni kepada keselamatan ni, termasuk pelajar-pelajar di sini, guru-guru di sini, apalagi termasuk staff-staff lah yang ada di sini.
masuk. Macam tu. Jadi kita lebih fokus kepada keselamatan, jangan ada berlaku perkara yang tidak diingini lah. Kecurian ke, pecah masuk ke, ataupun student ni dia ajak kawan-kawan luar tapi dia tak belajar sini, kita akan pantau lah, kita akan cegah lah. Macam tu. Jadi seterusnya untuk pandangan Pak Cik, patut ke kampus UniKL MIT ni rekrut ramai lagi staf keselamatan ataupun menambah lagi CCTV dekat sekitar area UniKL MIT ni Okey, untuk tingkatkan keselamatan. Kalau dari aspek keselamatan tu memang ialah klien UniKL ni kan dia akan tetapkan, dia akan tentukan berapa orang anggota pengawal untuk bertugas shift siang dan di mana setiap lokasi yang dikawal, yang dipantau. Jadi CCTV pun banyak membantulah. CCTV di kawasan basement tu semuanya ada. Jadi kalau ada berlaku pecah kereta ke ataupun berlaku kecurian ke, jadi CCTV tu akan rakam lah. Itu untuk bahagian monitoring CCTV lah. Jadi untuk yang anggota keselamatan ni, tumpuan tu memang di bangunan UniKL ni sajalah. Sudah mencukupi lah. Ya? Lepas sini dah cukup lah. Dah cukup lah. Sebab yang mana tempat lokasi kita jaga, tumpuan utama main entrance ni, pintu masuk ni, kemudian di lobby counter untuk staff ke, visitor ke, yang kontraktor nak masuk, kita kena register dulu, nak daftar dulu, macam tu. Dan di lobby lift lah. Lobby lift ni memastikan jelah supaya tak berlaku kesesakan, supaya tak berlaku lift rosak ke, ada pelajar ke, staf tersangkut di dalam tu ke. Jadi setiap lift yang rosak tu kita anggota keselamatan akan lapor terus kepada pihak maintenance lah. Pihak manajemen untuk ambil tindakan supaya kontraktor yang lift ni datang baiki cepat lah. Macam tu. Seterusnya, pernah tak Pak Cik terlibat dalam perbincangan tentang pejalan kaki dan penunggang motosikal punya keselamatan dekat MIT Campus Forum? Macam pernah dijemput ke? Buat masa ni memang tak ada lah. Kami pertama lah. Kamu adik-adik ni semua orang yang pertama lah. Yang banyak bersoal jawab tentang hal-hal keselamatan ni kan. Okey, seterusnya jawapan. Nervous kawan ni. Nervous. Ini apa? Teknologi dengan aplikasi. Macam mana? Kapal cross ke tadi dia macam soalan macam ni. Pakcik rasa Pakcik rasa macam okey, pengawal sudah cukup, CCTV sudah cukup. Pakcik rasa kalau kita tambah lagi teknologi ataupun orang kata simple lah, tambah lagi satu device yang pasang kat sini, kata sensor kat sini, membantu ke? Pakcik rasa itu macam lagi membantu ataupun macam dia macam agak overkill orang kata, atau over lah. Teknologi untuk ditambah kat sini. Iyalah. Perlukan sensor ke kan? CCTV contoh lah, teknologi CCTV ada teknologi yang boleh tambah. Contohnya kad ke, biometric card kan. Pakcik rasa macam mana? Bagi pakcik di UniKL ni memang sudah canggih lah. Sudah canggih. Sistem sudah canggih lah. Sebab setiap staff ataupun student dibekalkan access card kan. Betul. Access card untuk masuk ke level masing-masing. Jadi orang lain tak boleh lah. Orang lain tak boleh. Orang lain tanpa kad tu memang tak boleh masuk lah. Dia tak boleh masuk ke pintu untuk masuk ke dalam. Macam kita anggota keselamatan, kita akan ada kunci lagi untuk double lock. Maknanya pintu kaca tu untuk access card, yang double lock tu untuk pintu yang kayu tu, pintu papan tu lah. Jadi tak siapa-siapa boleh masuk lah. So orang kata macam reinforcement lah. Satu betul, layer, betul, double betul. layer, triple layer. Betul. Okey, baik. Jadi dari segi sistem tu memang access card ni banyak membantu lah kepada staff, kepada pelajar-pelajar di sini ataupun kepada CEO dia pun, semua memang menggunakan access card lah. Access card. Macam tu. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Sekarang pun jam 1 ya. Oh, itu. Aha. Okeylah, bagi saya soalan terakhir lah, soalan kelas. Macam ni lah. Tuan rasa lah, kalau dari segi tempat sini ataupun pengalaman kerja lama sebelum ni, tuan rasa kalau Terima.
kalau tuan rasa perbandingan dari segi unit KL dengan tempat lain macam mana? Tempat ni apa tuan rasa? Jom. Oh, Mengikut dah. pengalaman tuan lah. Apa Maksudnya perbezaan dari dia? aspek unit KL ni keselamatan. apa beza dia? Dari segi keselamatan. Apa yang membuatkan unit KL ni agak berbeza daripada tempat lain? Tempat yang abang bekerja sebenarnya. Ha. Okey. Dia sebenarnya macam ni, mana-mana tempat pun kita anggota keselamatan ni jaga ataupun kawal, semua sama. Sama-sama. SOP dia semua sama. SOP sama. Okey, contoh di depan ni ada banyak parking, ada banyak kon diletak. Parking ni untuk khas untuk siapa? Jadi kita fokus, okey, ini untuk presiden, ini untuk reserve untuk visitor datang. Jadi Aki rasa tentang keselamatan tak ada masalah. Melainkan tempat tu, anggota tu tinggal tempat tu, dia tinggalkan pos tu, bocor. Jadi orang luar banyak ambil kesempatan lah. Boleh berlaku perkara yang tidak diingini. Macam tu. Jadi tentang keselamatan tu, sama ada bangunan unit KL ni ataupun di mana-mana tempat premis bangunan pun semua sama. Semua sama. Semua ada tugas masing-masing untuk pantau, untuk kawal tempat yang kita jaga tu lah, yang kita kawal tu lah. Itu dia. Okey, baik. Saya rasa ada lagi soalan apa-apa nak tanya? So kami rasa itu saja daripada kami. Soalan pun dah berakhir, maka kami punya temu ramah pun sudah berakhir. Maka dengan ini kami mengucapkan jutaan terima kasih lah kerana membenarkan kami mengambil masa sedikit lah orang mencuri masa sedikit dalam semasa tuan pun sedang menjalankan tugas kan. So dengan itu terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh.